Ni struktur dia tunjuk dekat sini lah. Bawah radikal ni kan. So ada radikal, lepas tu ada bawah radikal ni dia tunjuk. So apa fungsi yang bawah radikal ni? Sebab tu saya zoom sikit tadi tu. Okay, sebenarnya fungsi dia lah untuk membenarkan air dan udara untuk percambahan. Okay. Untuk C atas ni, yang ada daun tu, itu baru C. Berkembang menjadi pucuk selepas percambahan, inilah pucuk dia. Okay. Alright. Nombor 4 pula. Okay. Rajah 2 menunjukkan lengkung pemanasan bagi pepejal X. Apakah keadaan jirim yang wujud pada peringkat QR? QR. Wait, mana QR? QR? Oh, macam H. Okay, ni R Ni dua ni. Adakah ianya gas sahaja, liquid sahaja, cecair sahaja, pepejal cecair, cecair gas? Si. Si. Okay. So, rajah 2 menunjukkan lengkung pemanasan bagi pepejal X. Apakah keadaan jirim yang wujud pada peringkat ni Q, R? Okay. Jawapan dia ialah pepejal dan cecair. Sebab dia asalnya pepejal kat sini, dia naik. Lepas tu dia duduk dalam keadaan di mana dia duduk pepejal dan cecair lah. Sebab dia macam, dia nak kata pepejal, dia tak penuh sepenuhnya pepejal. Nak kata dia cecair, dia tak sepenuhnya cecair. Dia tengah dalam transitional lah, dia tengah berubah. So di sini baru menjadi cecair dan seterusnya di sini menjadi gas dan cecair lah. Pun keadaan yang sama dengan kat sini, cuma instead of pepejal, dia jadi gas. Alright, nice, cantik. C. Nombor 5. Rajah 3 menunjukkan beberapa sumber suatu bahan pencemaran. Ada aircon, ada freezer, ada juga preset. Apakah kesan bagi bahan pencemaran tu? Okay. Okay, kita ada B, kita ada C, kita ada D, kita ada B. Rajah 3 menunjukkan berapa sumber satu bahan pencemaran lah. So, kita ada aircon, kita ada freezer, kita ada reset. So semua ni dia mengeluarkan macam gas lah, cecair atau gas bahan yang boleh menyebabkan pencemaran lah. So kesan untuk pencemaran ni sebenarnya ialah
penipisan lapisan ozon. So semua ni dia membawa kepada satu cecair yang apabila kita bebaskan dia boleh menyebabkan tentang menipisnya lapisan ozon. Daripada situ baru menyebabkan greenhouse effect. So inilah yang lebih spesifik untuk ketiga-tiga bahan ni. Okay. Alright. So nombor 6. Darjah 4 menunjukkan satu fenomena cahaya dalam keadaan pensel itu kelihatan bengkok. Antara fenomena berikut yang manakah aplikasi fenomena ini? B, C, A, okay. A, B, B. Okay, kita ada beberapa lah. Kita ada A, kita ada B, kita ada C. Okay. So actually, untuk jawapan ni, fenomena ni apa? First kali kita nak kena pasti dululah. Ini sebenarnya fenomena apa? Ini adalah refraction kan? Pembiasan. Pembiasan kan? Yes. Pembiasan cahaya. So untuk berkenaan ni sebenarnya yang melakukan pembiasan cahaya ialah A. Kenapa bintang berkelip? Okay. Dia dibias melalui atmosfera inilah. Atmosfera bumi lah. Di situ menyebabkan kita nampak dia macam kejap cerah, kejap gelap, kejap cerah. Bukanlah dia macam berkelip lah. Berkelip-kelip macam tu kan. Yes, thank you. So nombor 7. Okay, darjah 5 menunjukkan sejenis interaksi antara organisma hidup. Ada tumbuhan, lepas tu ada bakteria. Okay. Antara berikut yang manakah contoh bagi interaksi ini?
B. So majoriti mengatakan fungus dan algi hijau. Kulat dan algi hijau. Okey, rajah 5 menunjukkan ada satu interaksi tentang kehidupan ni lah. Ada pokok dan ada bakteri. Ya, so antara contoh yang selain daripada ni yang mempunyai interaksi yang sama, sebenarnya ialah betul B. Okey, kulat dan algi hijau atau licin lah dalam bahasa lichen. Ada orang panggil lichen, ada orang panggil lichen, ada orang panggil licin. Hak masing-masing. Okey. So tu B lah betul lah. Sekejap. Okey. Saya just baca. Makanan P tidak dicernakan di dalam mulut dan perut. Okey, ada makanan P dia tak cerna dalam mulut dan perut. Okey. Pencernaan makanan P bermula di duodenum. Apa kelas makanan P? Ada C, ada B, okey. Alright. So, kita baca balik. So, ada satu makanan P ni, dia tak dicerna dalam mulut dan perut ni. Kan? Perut. Tapi dia akan dicerna dia bermula dekat duodenum. So, kelas apa makanan P? Kelas dia ialah C. Okey? Lemak. Okey, duodenum ni bermulanya pencernaan untuk lemak lah. Okay, macam karbohidrat, protein ni dekat perut dia dah mula dah. Kan? So tu tak ada lah So nombor 9. Sel-sel darah putih akan menelan dan mencernakan patogen yang memasuki sistem darah dengan menggunakan enzimnya. Apakah proses pertahanan badan itu?
So majoriti mengatakan ianya adalah bola fagositosis atau fagositosis lah. Alright. So, sel-sel darah putih menelan dan mencernakan patogen yang memasuki sistem darah yang menggunakan enzimnya. Apakah pertahanan badan tu? Dan jawapan dia ialah betul iaitu fagositosis. Sebab dia cakap apa? Menelan dan mencernakan. Itulah istilah asas untuk nama fago ni. Fago maksud makan, tosis maksud menghancurkan. Okay, fagositosis. Fago makan, sitosis ni menelan, cerna. Fagositosis. Okay. Nombor 10. Apakah bahan kimia yang dimasukkan ke loji pembersihan air supaya zarah-zarah lumpur berkumpul dan tenggelam ke dalam tangki? Okey, kita ada C, kita ada D, kita ada C, kita ada D. Kejut. Okey. Okey. So, apakah bahan kimia yang dimasukkan ke loji pembersihan air? That's important. Keyword dia loji pembersihan air supaya zarah-zarah lumpur berkumpal dan tenggelam ke dalam tang. So, bahan kimia yang kita letakkan yang menyebabkan air sampai ke rumah kita tu baik, khas untuk kumpul lumpur, ialah aluminium sulfide. Aluminium sulfide ni satu bahan kimia yang akan dia akan kumpul-kumpul semua zarah-zarah lumpur ni jadi satu benda yang besar dan last kali dia boleh tenggelam jatuh ke bawah air lah. So air tu akan hilang daripada zarah-zarah lumpur. Alright. Nombor 11. Mentol dan saccharin dalam litar A, B, C, D adalah sama. Litar manakah yang menunjukkan bacaan ammeter yang paling rendah? So ammeter ada kat sini, kat sini, kat sini dan kat sini. Mana ammeter yang paling rendah?
Okey, kita ada balik jap. Ada C, ada D, ada C, ada D. So actually jawapan dia ialah C. Okey, jawapan dia ialah C lah, di mana apabila kita pasal emitter kan, emitter maksud kita nak tengok current dia lah dia punya current dia. So current dia apabila dia dalam litar selari macam ni, dia akan sama sahaja dan kita cuma pakai satu sel bateri, macam ni dua sel bateri. So current ni banyak lagi daripada current yang ni. So apabila current dia sama, sama je lah macam ni, current dia akan bertambah. Okay. So nombor 12. Zainab tak boleh membuka penutup botol sos tomato yang terlalu ketat. Apa cadangan yang terbaik untuk Zainab membuka penutup botol itu? Dia tak boleh buka penutup botol. Apa cadangan terbaik untuk dia buka penutup botol? Sebab dia ketat. Dia ada A. A. Soak the bottle cap in hot water. Rendam penutup botol dalam air panas. Okay. Boleh? Okay, majoriti orang jawab jawapan dia ialah A dan 12, betul lah Rendam penutup botol dalam air panas. Kalau ketat sangat, antara yang boleh kita buat ni lah 13. Cahaya berbeza daripada bunyi kerana cahaya. Okay. Why? Why do light different than sound? So majoriti jawapan ialah bola lah Saya tengok. So jawapan dia, cahaya berbeza berbunyi kerana cahaya betul boleh merambat melalui
vacuum. Boleh melalui dengan vacuum. Okay. So dengan ini memberitahu kalau bunyi hanya boleh melalui sesuatu yang ada medium lah, sama ada ianya adalah solid ke, cecair ke ataupun gas. So dia perlukan, saya sebut partikel sebenarnya tapi medium lah, medium untuk dia menggerakkan gelombang bunyi tu. Alright, seterusnya. Uranus merupakan planet ketujuh dalam sistem Suria yang berada pada jarak 2.87 darab 10 dan 9 km dari matahari. Hitung jaraknya dalam AU. Okay. So kawan kita majoriti jawab dah tu. Okay, so basically yang ni tak ada apa sangat sebenarnya sebab dia dah bagi kita kuantiti kilometer dan dia dah bagi tahu kita dia punya unit lah astrometrical unit. Nama dia AU ni, astrometrical unit. So 1 AU bersama dengan 1.8 darab 10 kuasa 8 km, dia bagi kita dalam kilometer, suruh convert saja. So kita convert sahajalah. Dia suruh kita tukar, so kita tukarkan sahaja. Ingat kembali kalau nombor yang sebelah kanan nak ke kiri, kita kena bahagikan. So kita bahagikan, kita akan dapat jawapan dia ialah 19.13 AU. Alright. Betul lah D So ada jawapan dia agak berlari-lari sikit. Tapi tak apa. Nombor 15. Raja 6 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji tropisme tumbuhan. Apakah jenis tropisme yang ditunjukkan oleh anak benih itu? Okay. Positif fototropism dan positif hydrotropism. Positif fototropism dan positif geotropism. Positif hydrotropism dan positif geotropism. Negatif fototropism dan negatif hydrotropism. So kita ada B.
Alright, majority jawab B. Okay, saya just nak tunjuk sikit lagi untuk A, B, untuk C dengan D just in case lah. Kenapa awak ambil B? Kenapa tak ambil A? Okay, so apa? Basically jawapan dia betul lah, B. Why B? Sebab kita ada kalsium kontang klorida ni. Okay, so menyebabkan bawah ni tak ada air tapi akar akan masih menurun. Kenapa dia masih menurun? Sebab geotropism. Itu sebab bukan positif hydrotropism. Hydrotropism tak bermain pun, tak ada dalam kita punya inilah, tak ada dalam kita punya eksperimen. Okay, so positif phototropism sebab ni dia akan pergi kepada cahaya. Lepas tu positif geotropism sebab walaupun tak ada air dia masih akan turun ke bawah. Alright. Nombor 16. Pada 7 menunjukkan satu alveolus. Okey, alveolus ada kapilari darah. Antara berikut yang manakah bukan ciri bagi alveolus? B. So majoriti kaum kita jawab jawapan dia ialah B. So darjah 7 menunjukkan satu alveolus. Antara berikut yang manakah bukan ciri bagi alveolus? So yang bukan ciri dia ialah betul B, iaitu dinding alveolus adalah kering, which is salah lah. Sebab dinding alveolus perlu basah supaya di gas exchange, okay, gas exchange lah penukaran gas tu berlaku dengan lebih mudah. Okay. Seterusnya. 17. Logam manakah yang bertindak balas dengan oksigen dengan paling gas? Aluminium, ferrum, magnesium, zinc. Okay, so basically jawapan this adalah magnesium. Okay, dalam level dia memang magnesium adalah yang paling reaktif lah dalam keadaan metal
dalam logam yang bertindak balas, yang paling kuat tindak balas dia ialah magnesium. So jawapan dia ialah C. Alright, seterusnya 18. Macam matematik tarif-tarif ni. Tak apa. Oh, kulit karun. Alright. Berdasarkan bacaan meter di bawah, hitung kos penggunaan tenaga elektrik. Boleh tulis dulu, nanti saya tunjuk jawapan. So you guys boleh pilih jawapan nanti. So kawan kita jawab, jawapan dia adalah A. Sekejap Okay, kita baca balik. So berdasarkan bacaan meter di bawah, hitung kos penggunaan tenaga elektrik. Okay, kita ada 26095. Previously 25438. So the first 200 is 2.81, next 100 is 0.34, the additional selebihnya ialah 0.5 6. So kalau kita tolak dua ni, kita akan dapat 26095 tolak 25438, kita akan dapat 657. 657. So tu unit yang dipakai. So 200 yang pertama tolak darab 0.28 218. Lepas tu 100 yang seterusnya ialah 100 darab 0.334. Okay.
Lepas tu selebih dia berapa? 300 jadi 357 kan? 357 darab 0.516 campur ketiga-tiga kita akan dapat 200 darab 0.218 tambah 100 darab 0.334 tambah 357 darab 0.516. Lepas tu kita dapat dalam 261. Ya, 261, 21 sen. Okey, jawapan dia sepatutnya adalah D. Yes, D. Betul. Nice. Okey. So, nombor 19. Hitung tenaga kinetik bagi proton yang berjisim 1.7 darab 10 negatif 27 kg dan H laju 2.9 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Alright. So, untuk kinetic energy atau tenaga kinetik ni, kita just nak ingat formula dia. Formula dia ialah kalau kita tengok balik iaitu KE bersamaan dengan 1/2 M V kuasa 2.
So M ialah jisim dia, mass, V ialah hal laju ataupun velocity dia lah. So just masukkan saja 1/7 ke dalam M, yes, 2.9 darab 10/8 dalam V, dan kita akan dapat jawapan dia ialah 7.15 darab 10 kuasa negatif 11 Joule. Macam tu je. So basically kalau kita ingat formula ni clear lah, tak ada masalah. Okay. Next. Last. Mengapa sinar alfa tidak sesuai digunakan untuk mengawal ketebalan sesuatu bahan? So, kenapa persoalan dia? Kenapa sinar alfa atau alfa ray ni tak sesuai kita nak kawal ketebalan suatu bahan? Sebab yes, kuasa penembusan dia terlalu rendah. So benda tu nipih ke, benda tu ketebal ke, kita tak tahu sebab memang tak tembus langsung. Bagi nipih pun tak tembus, bagi tebal pun tak tembus. So useless lah kita nak check kan. So betulnya jawapan dia lah A. So dengan tu habis untuk soalan kita hari ni. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk kepada apa nama dia tu? Set yang barulah So insyaAllah dengan itu saya nak ucapkan terima kasih untuk malam ni. Sekalian baik datang daripada Allah, semoga buruk datang daripada saya sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa balik hari Jumaat ni dengan set yang baru untuk matematik dan seterusnya untuk sains, dan jumpa balik insyaAllah minggu depan lah. Alright, thank you semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya baca lain, terkejut sekejap. Okay. Cikgu.